Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurah antara kitab yang wajib kita beriman adanya kitab ini, dan kita adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, kerana disebut di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah kitab Taurah. Walaupun banyak hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurah ini sudah dinasahkan, dibatalkan dengan turunnya Al-Quranul Karim, namun di sana ada perkara-perkara dasar, akidah dan syariat yang tetap, yang sama dengan Al-Quranul Karim. Sama ada yang ditetapkan sehingga hari ini yang sama dengan Quran, ataupun yang sudah dinasahkan dan kita tidak boleh beramal lagi dengannya, termasuk dalam perkara Taurah yang kita beriman adanya. Perkataan Taurah ialah dari perkataan bahasa Ibri atau Ibrani, iaitu bahasa orang-orang Yahudi. Maknanya syariat atau pengajaran. Menurut istilah syarak, ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sama ada suhuf, yakni lambaran-lambaran, atau alwah, yakni kepingan-kepingan daripada kayu atau batu, yang ditulis padanya ajaran Allah yang diterima ketika bermunajat di Gunung Turi Saina. Kitab Taurah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, merupakan kumpulan wahyu-wahyu yang ditulis sama ada pada kertas ataupun pada kepingan daripada kayu atau batu. Sama ada yang diwahyikan kepada Nabi Musa alaihi salam di mana saja, atau yang disuruh oleh Allah ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Gunung Turi Saina dalam masa 40 hari. Allah Ta'ala berkata-kata terus kepada Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa yang terkenal yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, sehingga Gunung Turi Saina yang pejal, yang kuat, menjadi hancur sama rata dengan tanah kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Musa pengsan, dan Allah Ta'ala jadikan semula gunung itu yang dapat dilihat sehingga hari ini. Bagi mengakui At-Taurah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Surah Al-Imran ayat 1 hingga 4. Artinya, Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan malaikat dia yang hidup kekal lagi sentiasa berdiri sendiri.
Dia menurunkan Alkitab yang Al-Quran kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh seksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Ayat ini menegaskan dengan sekuat-kuatnya setelah Allah memulakan dengan alif lam mim, huruf yang menjadi bahasa Al-Quranul Karim, dan Allah menyebut syahadah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia saja, menyebut sifat-sifatnya yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri, menegaskan bahawa Allah telah menurunkan kitab dengan sebenar, dengan sungguh-sungguh, dengan adil, tidak ada bohong, tidak ada palsu, tidak boleh diragukan. Kitab-kitab itu di antaranya Al-Quranul Karim, di antaranya Taurat dan Injil, di samping kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang lain. Dan kitab ini adalah ayat-ayat Allah, menjadi petunjuk kepada manusia, menegangkan perkara yang sebenar, membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Semua hukum yang ada dalam kitab ini adalah benar, yang berlawanan dengannya adalah salah, dan siapa yang mengingkar akan kitab-kitab ini adalah kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Taurat yang diakui oleh Al-Quran ialah yang sebenarnya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun Taurat yang dipakai oleh ahli kitab sekarang tidaklah mempunyai sanad yang sah bahawa ia sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, kerana termasuk di dalamnya pindaan dan tokoh tambah yang bercanggah dengan dasar yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. InsyaAllah kita akan dedahkan penyelewengan mereka secara terbuka apabila sampai di tempatnya. Kitab-kitab ini banyak sudah diselewengkan daripada yang asal, diselewengkan oleh pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka yang mengejar kepentingan dunia. Namun di dalam kitab ini masih ada perkara-perkara dasar. Oleh kerana itulah maka Islam mengiktiraf perkara-perkara dasar ini. Dengan sebab itu di sana ada beberapa hukum di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran, bila hukum dalam Quran, semua mazhab dalam Islam tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf, mesti menerimanya. Di antaranya, kita boleh makan sembelihan orang Yahudi, boleh makan sembelihan orang Kristian, dan boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan mereka. Diizinkan dalam Quran. Kita berasa pelik sebab ada orang ngaji, sebab tak belajar. Ada orang kita, dia tak mengajar, berasa pelik. Oleh kerana itu orang-orang kita yang duduk di negara barat boleh makan daging sembelihan orang Yahudi, daging sembelihan orang Kristian, dengan syarat binatang yang disembelih itu binatang yang halal. Kalau dia sembelih babi, haram juga. Dia sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih ayam, boleh makan. Ini dengan nas Al-Quran. Kerana kita wajib beriman dengan kitab-kitab mereka, kita kena faham. Dan berkahwin dengan perempuan-perempuan mereka. Walaupun para ulama tidak menggalakkan berkahwin
dengan perempuan-perempuan ahli kitab, bukan Islam, tetapi dia dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran membenarkan perkara-perkara ini, menunjukkan bahawa di sana ada perkara-perkara asas di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang diakui oleh Al-Quran di dalam Taurat, apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wajiblah kita mempercayainya, kerana penjelasannya mestilah benar. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang menceritakan beberapa perkara yang ada di dalam kitab Taurat. Di antaranya ialah yang pertama, perkara-perkara yang telah disebut di dalam suhuf Ibrahim alaihissalam, seperti yang telah kita baca di dalam ayat-ayat surah An-Najm dan surah Al-A'la, yang mengatakan tentang hari kiamat, menyatakan tentang betapa lebih dan besarnya kelebihan orang yang bersemayang, yang taat kepada Allah Ta'ala dan akan menerima balasan pada hari kiamat, disebut di dalam Taurat yang sudah kita baca. Yang kedua, beberapa hukum syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah yang Islam, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kerana itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Menurut riwayat yang sahih, bahawa sebab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat ini ialah bagi mendedahkan orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW yang mencuba untuk menyembunyikan hukum Allah yang ada di dalam Taurat. Ceritanya disebut dalam kitab tafsir, apabila adanya dua orang Yahudi yang berzina, yang sudah kahwin, lalu mereka menghukum dengan cara dilomok arang pada muka dua yang berzina itu. Kemudian dia arak beramai-ramai. Kemudian ada kalangan mereka, ini diatur oleh Allah Ta'ala, sama ada mereka sedar tak sedar ini berlaku. Kalangan mereka yang mengatakan, baik kita bawa pada Muhammad, tengok Muhammad hukum macam mana, Muhammad hukum macam mana, hukum dalam Quran macam mana. Sebabnya hukum yang ada dalam Taurat ialah hukuman hudud. Perempuan yang berzina yang sudah kahwin direjam sehingga mati. Yang belum kahwin disebab sebanyak 100 kali. Apabila berlakunya orang-orang besar, raja-raja, puak-puak raja, puak-puak menteri, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin banyak mengerjakan zina, lalu ulama-ulama mereka meminda hukum Allah Ta'ala.
Mereka membatalkan hukuman rejam, meninggalkan hukuman sebab saja. Hukuman rejam dibatalkan oleh mereka, diubah kepada hukum diarak di tengah khalayak ramai, diletak di atas keldai, dibawa diarak. Bila ada kalangan mereka mengatakan, mari kita bawa dekat Muhammad. Pada masa itu Islam memerintah di Madinah, dan di sana ada tahaluf, ada persepahaman di antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Bagi orang Islam ada hak, dan bagi orang Yahudi ada hak mereka. Dalam perkara yang berkait dengan agama mereka, terpulang pada mereka menghukum mengikut agama mereka. Bila mereka bawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, sila kita hukum sebagaimana yang ada dalam Taurah. Lalu dibawa kita Taurah yang sungguh-sungguh. Maka dalam Taurah itu ada ayat rejam. Lalu yang membacanya baca separuh saja. Kerana Taurah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Dan Nabi pula dizahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu membaca dan menulis. Dan Nabi tak tahu bahasa Ibrani. Dia baca-baca hak hukum sebab saja. Dekat hujung rejam dia tutup ngejari. Tak siapa dekat tu. Lalu seorang Yahudi yang masuk Islam, setengah ulama mengatakan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, mengatakan sila angkat tangan tu. Angkat tangan, baca habis. Jangan baca separuh. Bila dia baca, dia dapati di dalamnya hukum yang sama dengan hukum yang ada di dalam Islam ini. Allah Ta'ala mendedahkan bahawa di dalam Taurah itu ada hukum hudud yang sama dengan hukum yang ada di dalam syariat Islam. Di antaranya juga ialah firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Suratul Maidah ayat 45. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yakni dalam Taurah, bahawasanya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran juga mendedahkan hukuman qisas. Yang tadi hukuman hudud. Hukuman hudud yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Yang berkait dengan hak Allah Ta'ala, setelah dia bawa ke mahkamah, tidak boleh dimaafkan, tak boleh diampun. Yang berkait dengan hak Allah Ta'ala, cumanya digalakkan orang yang buat kesalahan hudud bertaubat di luar mahkamah. Orang yang berzina, orang yang minum arak, yang tuduh orang berzina, memaaf di luar mahkamah yang tuduh orang. Jangan bawa ke mahkamah. Yang berzina begitu juga, digalakkan bertaubat. Oleh kerana itulah bila Ma'id bin Malik datang bertemu dengan Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hukum saya kerana saya sudah berzina. Nabi buat tak dengar. Buat tak dengar paling ke lain. Lepas tu dia mari pula, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Nabi kata, bertaubatlah. Mau bertaubat, bertaubatlah. Lepas tu mari pula minta dia dihukum. Minta dia dihukum. Nabi awak tak tahu sehingga sembahyang asar. Lepas sembahyang asar dia mari. Nabi kata, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosamu kerana mu sembahyang asar dengan aku tadi. Lepas tu dia mari pula
mari pula minta dihukumkan. Kali yang keempat barulah Nabi perintah supaya dia direjam. Direjam sehingga mati. Mengikut riwayatnya, setelah direjam, dia pikah bangun lari. Ada sahabat yang pergi kejar dia. Nabi kata jangan kejar, boleh jadi nak tarik balik. Jangan kejar, biar dia lari. Ini hukum hudud yang kita kena faham. Nabi menyampaikan ucapan, adalah lebih baik bagi seseorang yang melakukan kesalahan ini, dia bertaubat. Tak serah diri, dia bertaubat. Kerana kelebihan orang yang menyembunyikan dosanya, disembunyikan oleh Allah dosanya pada hari kiamat kelak. Kelebihannya itu dia. Namun ada orang serah diri. Menunjukkan bahawa hukuman hudud ini bukan mudah sewenang-wenang. Payah nak jatuh hukum. Dikarenakan orang tu bertaubat. Begitulah yang mencuri, yang minum arak, setelah dibawa ke mahkamah, tak boleh dibebaskan lagi. Kerana ini berkait dengan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala yang memelihara maruah, memelihara harta, memelihara harga diri manusia. Ini hak Allah Ta'ala. Adapun yang kedua ni, yang kita baca ayat yang kedua, ini hukuman qisas. Nyawa dengan nyawa. Bunuh orang dengan sengaja. Sabit kesalahan, dijatuhkan hukuman bunuh balas. Mata dengan mata. Dia cocoh metikam mata orang buta. Tikam mata dia katik. Ya buta sama. Dia kerak linga dia juga sebelah. Dia kerak sebelah. Kerak dua linga. Dia potong hidung dia katik. Patahkan gigi dia katik. Sebatang gigi. Adapun luka, dengan qisas dibayar diat. Kerana luka payah nak ukur, maka dibayar diat, denda. Hukuman qisas ini dibenarkan pengampunan. Yang mengampun ialah kalau sekiranya kecederaan, orang yang cedera itu boleh ampun, boleh maafkan, dapat pahala yang besar. Dia tak mau maaf, hukuman qisas. Kalau sekiranya kematian, yang boleh mengampun ialah wali kepada si mati. Ayah dia ataupun anak dia wali kepada si mati. Waliyudam boleh mengampunkan dan ditukar dengan diat, ataupun dimaafkan diat itu. Boleh juga, tak payah bayar denda. Kalau bunuh 100 ekor unta. Kiralah sekarang ni berapa harga seekor unta? Kalau seekor unta harga 1,000, 100,000. Kalau seekor unta harga 5,000, 500,000. 500,000 tu dibayar pada wali dia, bukan boleh pada kerajaan. Ini bela. Ini beza kena faham. Lah ni bayar denda nyegomo dia kerajaan. Dalam Islam tidak boleh kepada mangsa kezaliman. Ini hukum Islam. Bila orang kafir dengar, rupanya lagu tu, dengar dulu. Masalahnya tak mau dengar dulu, pakai gomo daripada jauh. Dengar dulu apa dia hukum Islam. Hukum Islam tu apa dia? Baru dia tahu. Rotang lagu mana? Bukan rotak macam dia siapa cabut isi-isi nak putus horak. Hukuman sebab dalam Islam ni untuk mengajar, mendidik, bukan untuk menyeksa. Hukuman-hukuman ini ada dalam kitab Taurat. Kitab orang-orang Yahudi. Bila orang Yahudi dengar apa yang ada dalam Quran, patutnya orang Yahudi masuk Islam lah. Menandakan Muhammad adalah Rasulullah. Bukan mereka, ini hukum Allah. Sama dengan hukum yang ada di dalam kitab kamu. Tetapi degil orang Yahudi ini tak mau masuk Islam juga. Kecuali sedikit sahaja yang masuk Islam. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan Yahudi ini kafir. Pasal apa? Kerana menolak hukum-hukum Allah yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Quran. Maka begitulah juga kalau orang Islam ni tolak hukum yang ada dalam Quran, adik-beradik Yahudi itu juga. Dan Allah Ta'ala mengatakan zalim, tak melaksanakan hukum yang ada dalam kitab Allah adalah zalim. Walaupun kita tengok hukum yang ada pada hari ini,
rengan. Rengang tu dok zalim lah. Guna akal kita. Dok zalim lah. Tapi Tuhan kata zalim. Zalim terhadap mangsa. Terhadap mangsa. Undang-undang yang ada pada hari ini membela orang zalim. Membela penjenayah. Bukan membela orang yang kena zalim. Itu kena faham molek. Undang-undang Islam membela orang yang kena zalim dan juga menolong mereka yang zalim supaya diampunkan dosanya. Ayat-ayat tersebut menyatakan tentang hukum jenayah yang disebut di dalam kitab Taurat, di mana ianya terdapat beberapa persamaan dengan syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada beberapa hukum di dalam Taurat yang tidak dinasahkan oleh Al-Quran. Quran tidak menasahkan hukum itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, daripada perkara yang disebut di dalam kitab Taurat, memberi khabar gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebut sebahagian daripada sifat-sifatnya. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladhina hum biayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. Buang lam tu, alif lam buang. Salah dia. Buang alif tu, lam buang lam. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Alif ta ba'ain ba. Lam buang. Suratul A'raf ayat 156 hingga 157. Artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, dan Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang jahat, maksiat, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang,
yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat tersebut berterus terang menyatakan bahawa kelahiran Nabi yang ummi itu dinyatakan di dalam kitab Taurat. Disebut namanya, sifat-sifatnya, dan kelahirannya dianggap sebagai berita besar. Oleh kerana itulah, maka orang-orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana berita kedatangannya disebut di dalam kitab Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan pada orang Melayu, Cina, India. Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Menguatkan lagi berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya hari kiamat. Allah Ta'ala sudah memberitahu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dunia akan kiamat. Dunia ada ajalnya. Bukan sahaja manusia, binatang, pohon kayu. Termasuklah bumi, langit, bintang-bintang, cakrawala, matahari dan bulan. Ada ajalnya. Akan berlaku kiamat. Dimusnahkan semuanya. Dan Allah Ta'ala akan bangkitkan alam baru. Dinamakan alam akhirat. Dan diberitahu sebelum berlakunya kiamat ini diutuskan Nabi akhir zaman, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut di dalam Injil, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, aku ditugaskan oleh Allah untuk memberitahu kepada kamu, wahai Bani Israel, berkenaan berita kelahiran seorang Rasul selepas aku yang bernama Ahmad. Orang yang terpuji, iaitulah Muhammad, Ahmad, Mahmud, iaitulah gelaran kepada Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, maka orang-orang Yahudi mencari-cari tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu mereka adalah daripada keturunan Ibrahim. Daripada Ibrahim. Ibrahim mempunyai dua anak, Ismail dan Ishak. Ismail dihantar ke Makkatul Mukarramah. Ishak boleh anak Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub lahirnya bangsa Bani Israel. Sudah tentulah Nabi akhir zaman akan dilahirkan daripada keturunan Ibrahim. Mereka mencari-cari dan mereka tahu sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat yang ada pada sahabatnya yang dibaca dalam ayat yang berikut. Menyatakan sifat-sifat sahabat. Oleh kerana itu orang Yahudi mencari tempat zahirnya dan mereka juga tahu Nabi akhir zaman akan berhijrah. Maka mereka bertemu Al-Madinatul Munawwarah, iaitulah Yathrib ataupun Taibah, tidak nama Madinah lagi. Di situlah dijangka Nabi akhir zaman akan berhijrah. Maka kabilah-kabilah Yahudi berhimpun di situ. Kabilah Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan kabilah-kabilah yang lain berhimpun di situ. Dan golongan Freemason, satu pertubuhan Yahudi, merancang untuk menubuhkan negara besar. Negara yang dikuasai oleh orang Yahudi mewarisi kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Negara Israel yang sempadannya daripada Sungai Nil di Mesir sehingga Furat di Iraq. Di utaranya Laut Mediterranean
dan di selatannya ialah Yambok. Yambok ialah bandar yang terletak di selatan Al-Madinatul Munawwarah. Madinah termasuk dalam peta negara Yahudi yang hendak didirikan. Yang kita kena tahu. Dan orang Yahudi mengharapkan Nabi akhir zaman itu daripada bangsa Yahudi. Daripada bangsa Yahudi untuk menyambung kenabian dan menyambung kerajaan yang mereka khayalkan dalam fikiran mereka. Nak diri balik. Mereka berhimpunlah di Madinah. Ulama-ulama mereka mengajar, memberi syarahan, memberi ceramah, memberi tahu pengikut-pengikutnya Nabi akhir zaman akan zahir. Tiba-tiba yang datang ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab, keturunan Ismail, bukan daripada bangsa Yahudi. Menyebabkan mereka marah. Marah ke siapa dia? Marah ke Tuhan. Rasul ni Tuhan yang latih, bukan orang latih. Marah ke Tuhan. Namun di dedah ada kalangan mereka yang masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang ditugaskan oleh orang Yahudi untuk berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berhujah. Bila Abdullah bin Salam melihat Nabi SAW, tiba-tiba itulah Nabi akhir zaman yang dilihat tanda pada mukanya, pada wajahnya. Dan dikemukakan soalan-soalan. Dan belum pada berjumpa Nabi, dia sudah bermimpi. Bermimpi tiang yang ada di hadapan dia. Dia suruh dia naik di atas tiang itu sampai ke ujung. Dia nak naik payah dan diangkat. Di hujung tiang itu ada simpulan tali yang teguh. Disuruh dia berpegang dengan simpulan tali yang teguh itu. Pegang kemah-kemah dengan ikatan tali. Dia pegang dengan ikatan tali itu. Takbir mimpinya ialah dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpulan yang teguh ialah 2 kalimah syahadah. Menjadi orang Islam. Al-urwatul wuthqa, simpulan yang teguh yang Tuhan sebut dalam Quran. Abdullah bin Salam masuk Islam bersama di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi kutuk maki dia. Dan ada lagi orang-orang Yahudi yang lain yang masuk Islam. Kalangan ulama-ulama mereka. Termasuklah di zaman kita ada juga orang Yahudi yang masuk Islam. Muhammad Asad, Yahudi daripada Austria. Maryam Jamilah daripada Amerika. Ini Yahudi yang masuk Islam. Kerana baca kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Madinah yang mengaji daripada ulama-ulama Yahudi ini pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Di mana ibadat haji ibadat yang dikerjakan oleh orang Arab sejak zaman jahiliah. Belum zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mengerjakan haji. Mereka memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dianggap sebagai ayah oleh orang-orang musyrikin. Ayah oleh orang-orang Yahudi dan Kristian. Di mana orang-orang Kristian di barat memanggil Abraham. Mereka sebut Abraham. Abraham Lincoln tu mengambil sempurna nama Ibrahim. Abraham. Kita panggil Ibrahim. Orang musyrikin di Mekah panggil Ibrahim. Musyrikin India panggil Brahma. Yang orang yang paling tinggi martabatnya ialah Brahma. Diriwayatkan oleh setengah ahli sejarah, ajaran asal Ibrahim yang dilahirkan di Iraq masuk ke India. Kemudian diubah dan dipindah menjadi agama yang sesat. Macam Yahudi jadi sesat, Kristian jadi sesat, agama ni pun sesat juga. Dan Abi pernah menyebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, berlaku di kalangan umat zaman dahulu sebelum daripada aku, ada seorang yang mengerjakan dosa. Disebut dalam Sahih Bukhari, mengerjakan dosa. Lalu dia menyesal di atas dosanya dan dia berwasiat kepada anaknya, sekiranya aku mati, bakarkan mayat aku, taburkan abu-abu ke sungai, ke padang, merata-rata.
Lalu anak dia bakar. Jasad dia jadi abu, ditabur kata-kata. Dan Allah Ta'ala memanggil balik jasadnya. Disatukan, dimasukkan roh, menghadap Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tanya, mengapa kamu buat begini? Dia kata, ya Tuhanku, kerana dosa yang aku buat. Allah mengampunkan dosanya. Disebut dalam Sahih Bukhari. Ini syariat Nabi zaman dulu, bukan syariat Nabi Muhammad. Jangan kita mati suruh bakar macam Hindu pula. Ini nak ceritanya. Bagaimana terdapat sejarah-sejarah ini yang kita kena sedar. Jadi mereka percaya pada Nabi Ibrahim. Dengan sebab itu orang musyrikin mengerjakan haji, pergi ke Mekah. Kalangan Kristian Yahudi pun pergi ke Mekah juga. Mereka tahu bahawa Ibrahim membuka Makkahul Mukarramah. Bila orang Madinah pergi ke Mekah, bertemu dengan Nabi SAW, Nabi ajak kabilah-kabilah masuk Islam bersama dengan dia. Mari ikut aku ni Rasul yang dilantik oleh Allah. Masing-masing yang takut. Ada yang minta janji, kalau sekiranya Islam menang, nak beri apa? Nak latih apa? Nak beri harta apa? Nabi kata, tunggulah, nanti Allah berilah. Tak mau ikut. Ada yang takut. Orang Madinah, bila Nabi bertemu dengan mereka, mereka sudah mendengar cerita kelahiran Nabi akhir zaman daripada orang Yahudi. Dengan sebab itu, orang Madinah masuk Islam dengan mudah. Dan mereka dipilih oleh Allah menjadi golongan Ansar. Dan Nabi diperintah oleh Allah berhijrah pergi ke Madinah. Ajak sahabat-sahabat dia yang berada di Mekah supaya berhijrah ke Madinah, bertemu dengan golongan Ansar dan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Dan Allah menurunkan surah-surah Madaniyah, di antaranya ayat-ayat yang kita baca ni, supaya dibaca oleh Nabi SAW dan dengar oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kena dengar. Surah Yusuf, surah Ibrahim, macam-macam surah. Hukum hudud, hukum qisas. Di antara hukum-hukum, di antara ayat-ayat ni disebut dalam Taurah dan Injil. Tapi tak dapat hidayah. Hidayah ni sangat penting. Walaupun alim, walaupun tahu, walaupun pandai, tahu syurga neraka, mengaji tinggi kitab macam mana pun, tak dapat hidayah, dah ikut Islam juga. Ini hidayah yang penting. Jangan berasa pelik pasal apa dia ni ustaz. Ngaji agama, ngaji Mesir, ngaji India, ngaji Mekah, balik lawan Islam. Ini dia ni. Golongan ahli kitab. Yang tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah. Ada orang dapat hidayah, dapat petunjuk. Ada orang tak dapat petunjuk. Di sinilah pentingnya ihdinas siratal mustaqim. Ada yang dapat hidayah, masuk Islam. Yang tak dapat hidayah, mengajilah macam mana pun, tak ada apa. Masuk linga kanan, tubik linga kiri, tak ada apa. Macam curah air di daun keladi, tak lekat air tu, tak ada apa. Jadi ayat-ayat yang dibaca ni menandakan cerita Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab Taurat. Yang keempat, menyatakan sifat-sifat sahabat radhiyallahu anhum. Seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika masalatuhum fit Taurah wal Injil. Suratul Fatah ayat 29. Artinya Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rokok dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Tanda mereka kelihatan pada muka mereka bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat. Disebut dalam kitab Taurat sifat bukan saja Muhammad SAW, termasuklah sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat dia ni berkasih sayang sesama mereka.
dan garang gagah berani terhadap orang-orang kafir. Gagah berani terhadap orang-orang kafir. Dengan sahabat-sahabat mereka, rakan mereka yang Islam berkasih sayang. Disebut dalam Taurat. Orang Yahudi tengok bila sahabat-sahabat yang Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah, tak ada harta. Ada sahabat yang kaya, bagi dua harta dia. Ambil separuh kamu, separuh ke aku. Mana ada orang mudah macam tu bagi harta ke sahabat dia yang berhijrah. Ini kerana kasih sayang sama mereka. Abdurrahman bin Auf antaranya, orang kata tak ayahlah, mu tunjuk aku pasar kat mana, aku nak menega je. Mereka sanggup bagi harta mereka kepada rakan-rakan mereka yang berhijrah. Bahkan ada yang sahabat dia tidak ada isteri, dia ada isteri dua. Panggil, ni isteri aku, nak mana, ambil. Aku cerai serta ambil kamu. Sahabat begitu sekali. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang sesama mereka. Dan Tuhan sebut bayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan rakan mereka daripada diri mereka sendiri. Bagaimana seorang sahabat kalangan Ansar, dia beri hadiah kepala kambing, kepala kibas. Lalu dia kata ke isteri dia, boleh jadi jarang kita tak ada makanan, beri ke jarang sebelah lah. Hatta ke jarang sebelah. Jarang sebelah pula kata, kita ada dah makanan. Ada dah makanan. Takut ada jarang sebelah rumah tak ada makanan. Tanya, beri. Jarang tu pula kata, kita ada dah makanan, beri ke jarang sebelah lagi lah. Pergi. Beri hak sebelah lagi. Akhirnya balik ke rumah asal, balik musim. Ini wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan rakan-rakan mereka walaupun mereka dalam keadaan berhajat. Kita lepas penuh bertiup sejuk, punggah beratas pula sampai basi. Tak fikir pada jarang-jarang sebelah rumah. Ada yang lapar, yang miskin. Itu masa aman, masa perang. Seorang sahabat yang luka di medan perang. Luka di medan perang. Dia dahaga air tengah-tengah luka, cedera parah. Lalu kawan nak beri minum air. Dengar hak yang luka lagi minta air. Beri, jangan beri ke kawan tu. Tengah luka. Beri sebelah tu. Pergi hak nu kata, ada minta air. Pergi hak nu kata, pergi hak akhir sekali mati. Balik yang pertama habis mati mereka tak minum air. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Tuhan sebut dalam Quran. Dilihat oleh orang-orang Yahudi. Asyidda'u 'alal kufar, sangat garang terhadap orang kafir yang bermusuh dengan Islam. Seorang boleh lawan dua, seorang boleh lawan 10. Ada peperangan, seorang lawan 100. Berperang. Tak undur walaupun seorang lawan 100. Musuh berkali-kali ganda. 30,000 lawan 100,000 pada tentera musuh. Lawan 1 juta tentera musuh tak lari. Nabi sebut la yughlab, tidak boleh dikalahkan orang Islam kalau jumlah mereka 12,000. Kan jumlah dia 12,000. Kalau tentera Islam 12,000 orang, tak boleh dikalahkan oleh musuh. Walaupun musuh berlipat kali ganda. Kerana orang Islam ni sama ada mati syahid ataupun menang. Dia tidak undur di medan perang. Ini tersangat garang menghadapi musuh-musuh Islam. Zaman dulu, zaman ni tak dah. Zaman ni mandi minyak tak boleh mati. Cari ilmu kebal biar tak mati, tak usah mati. Di mana para sahabat radhiyallahu anhum berebut untuk mati. Tulis surat kepada musuh-musuh. Kami datang ke sini dengan bala tentera yang bersedia untuk mati dan sayang kepada mati, kasih kepada mati sebagaimana kamu kasih kepada hidup. Kami kasih kepada mati sebagaimana kamu kasih kepada arak. Kami bersedia untuk mati. Bila bersedia untuk mati, jadi payah mati pula. Bila bersedia untuk mati, jadi payah mati. Payah mati Tuhan jadikan macam-macam berlaku benda-benda pelik. Jadi payah mati. Jadi macam tu.
Bukan mudah mati. Tapi roh yang ada dalam diri mereka, bila takut kematian jadi mudah mati. Takut mati kadang-kadang dok ada apa-apa, padahal takut tu mati dah. Sakit jantung. Tu jadi begitu. Ini dia. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini hebat menghadapi musuh-musuh Islam. Mereka tak takut. Boleh diutuskan Sa'ad bin Abi Waqqas hantar wakil berjumpa dengan panglima tentera Rom, Rustam, untuk nak beritahu apa cadangan orang Islam. Rustam duduk di khemah yang dihampar dengan pemadani yang dihias dengan hiasan-hiasan emas. Duduk di atas tinggal sana, wakil Islam ni tu pergi masuk, pergi 2-3 orang, dia bukan lagi ramah, di tengah-tengah musuh yang ramah, masuk terus dalam keadaan tak menghormati panglima tentera Parsi, memberi tawaran, kami datang ke sini, kami beri 3 perkara kepada kamu. Yang pertama, kamu masuk Islam, kamu jadi saudara kami. Yang kedua, berdamai dengan orang Islam, berdamailah kita. Yang ketiga, perang. Allah yang menentukan siapa menang, siapa kalah. Kami datang ke sini dengan orang-orang yang cintakan mati, sebagaimana kamu cintakan kepada hidup. Atau hari yang kedua pula, begini juga. Atau hari yang ketiga, utusan ni masuk di tengah-tengah musuh, dalam kawasan kem tentera musuh. Pergi 2-3-4 orang je, 4-5 orang. Tapi menunjukkan dia punya asyidda, kehebatan dia. Rub'i bin Amir terus pergi. Parsi menawarkan, nak beri apa? Nak duit. Kami sanggup beri duit emas. Nak beri apa? Baliklah. Balik dah siapa perang lah. Kami beri, nak apa hadiah beri. Rub'i kata, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adilil Islam, wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala yang menghantar kami datang ke sini untuk mengajak siapa yang mahu daripada kalangan kamu, daripada memperhambakan diri kepada makhluk, kepada memperhambakan diri kepada Allah, daripada kezaliman ajaran-ajaran agama kepada Islam yang adil, daripada dunia yang sempit, daripada dunia sehingga hari akhirat. Ini tujuan kedatangan kami, nak ajak mereka menyampaikan Islam dengan rasa gagah berani. Kita kadang-kadang duduk tengah orang kafir, nak semayang malu. Nak semayang malu sebab dia tak semayang, kita tak semayang, ikut dia kata lah, malu ke dia. Dia minum arak, kena raing ke dia lah minum arak sama. Minum arak sama raing. Dia pakai pakaian tutup buka aurat, kita pun pakai seluar pendek macam dia juga. Pakai luar cara kita, malu ke dia. Malu, ni lemah, jiwa lemah. Tidak ada asyidda, tidak ada kehebatan berdepan dengan orang-orang yang menentang Islam. Jadi sifat sahabat-sahabat Nabi hebat dengan musuh dan kasih sayang sesama orang Islam. Kita ni sama-sama Islam ni backing sangat. Dengan musuh takut, kecut, tak berani. Ayat-ayat tersebut menyatakan bahawa sifat yang dipuji oleh Allah yang ada pada sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum disebut di dalam kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS sejak ribuan tahun sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat itu amat taat akan Allah dan Nabi-Nya, berani menghadapi musuh dan berkasih sayang di kalangan mereka. Yang kelima, di antara yang disebut di dalam kitab Taurah, menggalakkan jihad dengan jiwa raga dan harta benda. Jihad dengan makna bersungguh. Makna jihad ni bersungguh. Bersungguh apa? Bersungguh untuk mendirikan agama Islam.
meninggikan agama Islam. Bersungguh sama ada memberi nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Nikmat sihat tubuh badan kita. Nikmat kekuatan gagah kita. Nikmat ilmu yang ada pada kita. Nikmat cerdik yang ada pada kita. Nikmat yang pandai pada kita. Semua nikmat ni digunakan untuk meninggikan Islam. Tuhan jadikan diri manusia ni macam-macam nikmat. Ada orang ilmu tak ada, tapi berani. Ada orang ilmu ada, menakut. Ada orang ilmu tak ada, pitih banyak. Ada orang kesihatan dia baik. Macam-macam ni nikmat. Semua nikmat ni digunakan untuk meninggikan agama Allah. Meninggikan Islam, iaitulah jihad. Yang kedua, menghadapi kesusahan dan kepayahan. Bila berjihad, jadi susah, jadi payah, jadi sulit, jadi sakit, harta hilang, orang yang disayangi hilang, macam-macam. Ini menghadapi kepayahan. Menghadapi kepayahan dan memberi nikmat yang Tuhan beri. Dua perkara, sanggup. Tujuannya untuk meninggikan agama Islam. Perkara tersebut disebut dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal quran wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Surah Taubah ayat 111. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang perjalanan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh. Telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurah, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjian selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Kerana orang kafir ni memang dia nak perang dengan orang Islam. Memang kita orang Islam ni seboleh-bolehnya ajak orang ramai masuk Islam. Berperang ni kediang sekali. Kalau boleh pujuk dulu. Ajak orang masuk Islam. Lebih afdal. Ajak orang masuk Islam. Nabi sebut dalam hadis, la tatamannaw liqa'al adu. Fa idza laqitumuhum fasbutu wa fi riwayatin fasbiru. Jangan kamu bercita-cita nak cari musuh, Nabi kata. Jangan cita-cita nak cari musuh. Tapi bila bertemu dengan musuh, tetap jangan lari. Nabi kata. Dan bersabar menghadapi musuh. Kejayaan memujuk orang masuk Islam lebih baik daripada kita berperang dengan dia. Berperang, mati, habis. Dia masuk Islam, boleh pahala. Dia ada anak isteri pula, ada zuriat pula. Ramai, sampai beribu, berjuta lahir zuriat daripada dia. Boleh pahala berpanjangan. Iaitu kejayaan kita mengislamkan orang lebih besar daripada kita bunuh dia di medan perang. Itu asalnya begitu. Dan sebab itu dalam hadis-hadis yang banyak, antaranya Nabi suruh bendera kepada menantu dia Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam peperangan Khaybar. Sayyidina Ali pegang bendera. Sayyidina Ali kata, kita perang dia. Nabi kata, jangan lari, jangan gopoh. Siapa di medan kota Khaybar, ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam, jadi orang Islam. Kejayaanmu memujuk dia masuk Islam lebih mahal harga daripada kenderaan unta merah yang paling mahal harganya di zaman itu. Kerana pahalanya sangat besar. Dalam peristiwa yang lain, Nabi hantar Sayyidina Ali pergi ke Yaman. Dalam satu riwayat, Nabi kata, bila mu pergi di sana, kamu berjumpa dengan satu kumpulan
Mereka ni macam-macam ahli kitab, ada macam-macam jenis. Mereka sebenarnya orang yang lembut, tapi tak erti. Kalau berjumpa dengan mereka, ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tak mahu masuk Islam, ajak mereka pujuk. Sehingga mereka serang mu. Bila mereka serang, jangan serang mereka. Tunjuk orangmu yang dibunuh itu. Ada orangmu yang dibunuh, bawa mayat tu letak depan. Tanya mereka, adakah kerana ini kita nak? Kita nak ni, nak bunuh ni. Tanya mereka. Kalau mereka masuk Islam, selamat. Kalau mereka nak perang, berperang hadapi mereka. Siapa begitu? Itu dalam peristiwa di Yaman. Dalam masa yang lain pula, Nabi suruh serang dulu. Bila ada tanda-tanda dia nak serang. Biasanya, orang kafir lah yang menyerang orang Islam. Bukan orang Islam serang orang kafir. Dalam sejarahnya begitulah. Cuma surat khabar je. Berita je dia sebut. Orang Islam lah yang suka perangnya. Padahal dia mari ranggok negeri kita. Atau pada tentera mari negeri kita. Dia negeri Arab kata-kata atau pada tentera. Atau senjata. Berperang. Kita pula ganah jadi balik. Ada setengah orang kita pula kepala tak betul. Berfikir macam orang bukan Islam juga. Bila kita dipaksa berperang, Tuhan kata Allah membeli kepada orang-orang yang beriman. Padahal Allah ni maha kaya. Tak makan, tak minum, tak berhajat berpitih mah Allah Ta'ala ni. Tak berhajat pada apa-apa, dia Allah Ta'ala. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala nak beli daripada orang-orang yang beriman. Nak beli. Nak beli, bayar dengan apa? Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga. Nak bayar dengan syurga. Kemudian, nak beli itu beli apa? Nak beli harta dengan nyawa. Harta dengan nyawa. Maknanya kamu gunakan harta kamu, gunakan nyawa kamu untuk menegakkan Islam. Allah Ta'ala nak beli harta kamu, nak beli nyawa kamu. Kamu gunakan harta ini, gunakan nyawa ini, gunakan diri kamu untuk meninggikan agama Islam. Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga pada hari kiamat. Syurga ni ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak terlintas dalam hati manusia. Rumah-rumah dalam syurga ni jokong bata dia daripada emas. Ada perak. Learning kalau boleh emas besar bata tu, nak kata berapa juta tak tahu harga dia. Nak akak tak urat berat. Ini emas. Dia punya jokong rumah tu daripada emas. Tak padang dengan hak pitih kita beri untuk berjihad. Tak padang dengan nyawa yang kita beri untuk berjihad. Tapi Allah Ta'ala nak bayar. Nak bayar dengan syurga pada hari kiamat yang selama-lama nikmatnya. Nikmatnya selama-lama. Perkara ini disebut dalam kitab Taurah. Dalam Injil, dalam Quran. Dalam Taurah disebut. Maka orang-orang Yahudi dengar ayat-ayat ni. Dengar ayat-ayat ni, sepatutnya mereka lah yang masuk Islam. Tapi sayangnya mereka lawan Islam. Menentang Islam. Ayat tersebut menunjukkan bahawa kelebihan jihad itu telah dinyatakan oleh Allah di dalam kitab Taurah. Yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Sejak beribu-ribu tahun sebelum kebangkitan Muhammad SAW. Berdasarkan kepada perkara-perkara tersebut di atas, maka wajiblah kita beriman dengan kitab Taurah yang asal. Kita wajib beriman dengan kitab Taurah yang asal. Yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, di antaranya disebut di dalam Quran. Di antaranya disebut dalam Quran. Apa-apa yang ada dalam Taurah disebut dalam Quran. Dan sesiapa yang mengingkarinya jadi kafirlah dia. Bahkan siapa yang mengingkari apa yang ada dalam Taurah ni jadi kafir. Macam engkar apa yang ada dalam Quran juga.
Tak boleh. Hukum-hukum yang ada dalam Taurat, cerita-cerita yang ada dalam Taurat, janji-janji dunia dan akhirat yang disebut dalam Taurat yang wajib kita kena percaya. Kecuali apa-apa yang mengarut dalam kitab Taurat. Hak mengarut dalam kitab Taurat tu tak boleh percaya. Tak boleh pakai. Orang tua-tua zaman dulu beramal ising Ibrani. Orang tua-tua zaman dulu ilmu gagah, ilmu kebal, ilmu gagah. Gajah boleh kepik gajah. Tak ada apa-apa. Pasal apa amal ni ising Ibrani? Ising Ibrani, ising orang Yahudi lah. Orang Yahudi. Menunjukkan orang Yahudi beramal dengan ilmu salah. Di antara ilmu salah tu disebut dalam kitab Taurat. Ada orang kita tak tahu dia amal ilmu ni. Amal ilmu ni, maka jin kafir pun tolong dia. Jin kafir tolong dia jadi gagah. Dia pegang gajah, pegang tu akak. Dozanya akak malam dia ada. Gagahnya. Pasal apa amal ising Ibrani? Pasal jin tolong dia. Bila perang dengan Yahudi, tak gerak. Pasal apa? Jin Yahudi tak kat lawan geng dia. Jadi kita belah ni. Bila perang dengan orang kafir, tak jadi hak dia amal tu. Kerana apa? Kerana jin hak saing dia tu kafir macam orang putih tu juga. Ni dia. Itu rahsianya. Bukan main, gagahnya, kuatnya. Lawan orang putih kalah. Pasal kawan dengan jin orang putih juga. Jin kafir. Itu puncanya. Jadi di sana ada perkara yang ada dalam kitab Taurat yang kita kena tolak. Tentang sifat-sifat Tuhan. Dalam kitab Taurat, hak yang dia pindah, yang dia ubah, dia kata Tuhan tu keteku. Tuhan tu bakhil, ini kerja orang Yahudi. Nabi-nabi begini, nabi-nabi kaca, nabi-nabi tak betul. Itu ada dalam Taurat. Yang dipindah, yang diubah, ini kita kena tolak. Tak boleh. Ada pun yang sama dengan Quran, wajib kita beriman kepadanya. Kita kena percaya. Jadi oleh kerana kita ada tetamu Palestin. Tak baik. Wallahu alam kita baca.